Saya sebetulnya saya dia kena perlukan praktis 60 sebelum jadi menteri. menit, tapi speaker bagi 30 menit. Ya. Jadi yang jadi menteri macam itu, apa ini rakan kita yang lain. Aduh, saya sedih. Satu lagi saya sedih soal Sabah, Datuk Bertua. Dulu 4 menteri, sekarang ini kosong. Janji-janji PKR melambung tinggi seperti gunung. Tetapi saya takut janji ini tinggal janji lah, janji terang bulan. Yang boleh belakang. Bukan Sebab ada calon tu itu. Yang baru tu. sudah Yang baru ada. masuk tu. Sini nama-nama itu lah. Saya nampak Indra Mahputra, kesian. Dia ni berjuang dalam Dewan dengan saya ingatkan dah jadi Menteri Keuangan kah. Tapi rupa-rupanya dipinggirkan. Kalau macam ni Indra Mahputra, pikir-pikirlah. Saya tengok daripada kosong must be something lah. Kinabatangan. Ini Menteri Belia Bukan. dan Sukan. Wakil Sabah kita reserve untuk kinabatangan. Jadi kalau Menteri Belia dan Sukan, relax lah. Wakil Menteri Sabah. Saya nampak Menteri Keuangan 1 sudah masuk. Wakil Sabah kita Ini reserve untuk memang kinabatangan. hebat. Dia mencanang ekonomi negara, ekonomi DIP dia canang pun dia baru masuk. Walaupun saya lihat bahawa canangan angka dia songsang, tetapi dia menjadi Menteri Keuangan nombor 1 dalam negara. Sabas dan tahniah kepada rakan-rakan Bakri. Sore lah you lawan Tauki Nanti jadi menteri ya boleh. kalau gambar sudah ada, macam mana tidak? Ini sudah terang-terang mah. Depan lagi Menteri Keuangan pertama. Wow. Jadi memperlekikan bajet 2013. Ini bak kata pepatah Melayu. Apa ini menuding jari ke arah orang, tapi kita sendiri kita tidak lihat. Saya lihat kabinet, bayangan ini kabinet kroni. Pembangkang berbicara soal kroni sana, kroni sini. Bapak, emak, anak semua dapat. Tapi sama sudahlah 2 orang kita ikut sana, kosong pula. Nah, ini awas, ini janji. Saya rasa sampai malam pun tinggal janji. Jadi orang Sabah jangan termakan. Sarawak, saya tengok tinggal kucing. Mungkin dia kuat mengiau, maka dia dapat jawatan. Itu saya tinggal. Cibu tidak ada, dia tinggal tenggelam lah. Pucung ada, tanya Pucung. Sebab dia orang berkeleber. Ya, dalam Pakatan Pembangkang ni, kalau dia berani kagak dia dapat. Tapi berani lawan Tauke macam Bakri habis. Silap-silap tanding pun tidak. Sebab DP sudah plan. Ini Bakri tidak pakai. Mastermind dia inilah Petaling Jaya, Menteri Keuangan pertama. Jadi saya lihat bajet yang mencukupi 4 elemen penting ini, last sekali memakmurkan rakyat, merupakan satu bajet yang begitu hebat, yang apabila ekonomi kita mampan, apabila penjanaan produktiviti kita mengembang, maka kerajaan boleh pulangkan kepada rakyat. Itulah dinamakan pemimpin kerajaan datang daripada rakyat dan kembali kepada rakyat. Dan pilihan rakyat akan kita pulangkan pula mandat kepada rakyat. Jadi rakyat, pikirlah dengan sebaik mungkin. Jangan kita tertipu dengan janji-janji manis pembangkang ni. Sebab saya tahu rakan-rakan yang tidak ada jawatan sudah mula berkelumit dalam hati mereka, bertanya. Pokok Senah hancur, hancur berderai. Ini kita punya orang hebat ekonomi. Apa ini? Kuala Selangor ada, ya ada. Yang tidak ada, ini KJ Tumpat. Hebat ekonomi, tetapi rupa-rupanya lebih hebat lagi Petaling Jaya. Hoi, Menteri Keuangan pertama. Ini bukan alang-alang. Beban ekonomi itu akan dipikul, dia akan canang. Macam mana negara kita ini mengembang, mengikut apa ini budaya negara kita. Malaysia ini negara majmuk. Tapi kalau dia hanya memikirkan kepentingan ekonomi satu kaum saja,
saya tengok tidak akan mendapat pencapaian apa-apa dalam ekonomi negara kita. Datuk Yang Pertua, apa yang saya terpanggil dalam bajet kita pada tahun ini, yaitu kenapa kita harus merancang aktiviti pelaburan. Ini adalah untuk memakmurkan ekonomi negara. Dan apabila negara makmur, rakyat menjadi sejahtera. Dan kita juga dalam industri pendidikan dan latihan. Kenapa elemen penting ini diterapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan? Sebab pelajar-pelajar ini adalah merupakan satu aset kepada negara untuk mewarisi negara menjelang alam yang akan datang. Dan ini adalah merupakan satu elemen penting. Sebab kalau tidak pendidikan dan latihan ini kita terapkan dari awal-awal, mungkin negara kita akan gagal dalam menuju negara maju. Sebab itu kita ingin melahirkan modal-modal insan yang proaktif, yang berkeleba, yang boleh bersaing, yang ada budaya dan juga yang ada daya saing tersendiri. Seperti negara-negara membangun yang lain, mereka memerlukan, ini kasihan, pejuang lama tidak ada jawatan, mungkin dia penasihat ekonomi. Ibu Timur, mungkin dia penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri, sebab dia selalu bawa beg perat. Mungkin ada dia mengandungi elemen komponen-komponen penting dalam beg dia. Ya. Ya, serupa juga mungkin Mami Pu, penasihat kepada DAP. Mungkin itu juga. Dan mensejahterakan rakyat. Bagaimana kerajaan mensejahterakan rakyat kalau ekonomi tidak menentu, kalau keselamatan negara tergugah, kalau rakyat berbelah bagi seperti yang berlaku di Tunisia, di Iraq dan negara-negara lain, di Thailand? Macam mana ekonomi ini mengembang? Justru itu untuk mensejahterakan rakyat, maka negara kena stabil. Untuk menjamin negara stabil, maka kerajaan kena stabil, politik kena stabil. Oleh kerana itu, rakyat harus melihat bahawa PRU yang ke-13 adalah penting, dan amanah yang dipegang oleh rakyat ini harus diperjelaskan dengan setepat-tepat mungkin. Dan rakyat tidak boleh silap memilih kerajaan. Sebab memilih kerajaan, kalau kerajaan, kawan saya Bukit Mertajam, kasihan, dulu sama-sama putih rambut, tambah putih, tidak ada nama dalam kabinet, padahal dia cukup lama memperjuangkan DAP, tidak tahu apa jawatan dia bagi. Ini kasihan. Rata-rata kawan-kawan di luar pun kasihan. Penjelasan. Boleh, ini boleh. Saya rasa sama-sama kasihan dengan Kinabatangan, kerana sebenarnya rambut dia sama putih dengan saya. Dia hanya pergi cat saja. Dia cat. Ya, yang sebenarnya dia Kinabatangan haruslah, saya rasa mungkin duduk di sana, tapi masih duduk di situ aja. Ya, di sini kami tak ada masalah ya. Sama-sama lah, jangan. Tidak apa, saya ada masa lagi untuk cat. Yang Muhammad dia sudah nak kerja keras, dia ada masa untuk cat, tidak dapat jawatan pula. Ini yang sedih. Dan ahli-ahli di pihak lain pun merasa tidak puas hati, sebab mereka mengharapkan Bukit Mertajam menjadi seorang pemimpin yang mereka alu-alukan, wanita yang memperjuangkan hak wanita. Tetapi lain punya susu, lain punya nama pula yang dapat. Itulah akibatnya. Jadi Datuk Yang Pertua, untuk mempertabatkan ekonomi negara, maka saya ingin menjurus sedikit dalam ruang dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru dicetuskan oleh Warham Tun Razak, yaitu beliau memaklumkan dasar ekonomi baru ini untuk menidakkan dasar meritokrasi yang dipelopori oleh British dahulu, penjajah British dahulu, yaitu dalam sistem mereka untuk mengetengahkan sistem divide and rule kepada bangsa-bangsa di negara Malaysia. Dan Tun Razak juga berkata bahawa tanpa dasar ekonomi baru, maka integrasi nasional hanya tinggal impian.
Sebab negara kita ini memerlukan integrasi nasional yang cukup padat dengan kehadiran negara-negara bangsa-bangsa yang berbilang kaum ini. Kalau tidak, kita akan berhadapan dengan perpecahan kaum pada satu masa nanti. Oleh kerana itu, saya melihat bahwa dasar ekonomi baru bukanlah satu dasar menindas bangsa-bangsa yang lain, tetapi untuk memperkasa, untuk merapatkan jurang perbijaan ekonomi di antara rakyat. Dan dengan dasar ekonomi baru ini juga, maka pencapaian integrasi nasional kita dapat kita lihat dengan baik. Justru itu jangan ada di antara kita mempersoalkan soal pembangunan dan ekonomi negara. Sebab soal dua faktor penting ini boleh mendukung dan mendorong ke arah perpecahan sesebuah negara. Dan kenapa orang bernama seperti George Soros mengalirkan keuangan kepada NGO di Malaysia seperti Suaram, dibangkit tadi oleh Lembah Pantai? Kenapa dipersoalkan soal Suaram? Soalnya Suaram menerima dana luar untuk beroperasi menentang kerajaan, menghasut rakyat. Dan George Soros ini juga dikenal pasti terlibat dalam menjatuhkan beberapa buah kerajaan di negara-negara seperti di Mesir, seperti di Iraq, yaitu menghasut rakyat di sana untuk bangkit menentang kerajaan. Dan mereka gunakan cara yang sama untuk negara Malaysia. Mereka pilih Malaysia sebab Malaysia adalah strategik dari segi negara untuk tujuan mereka menghalang China daripada mengembangkan ekonominya, sebab di abad ke-21 ini. Ini strategi mereka, dan strategi ini juga termasuk menggunakan tentera seperti yang berlaku di Syria. Mereka mengiyakan untuk legalize pencerobohan tentera untuk menjatuhkan rejim ataupun kerajaan Syria itu sendiri. Kita tidak mau berlaku ini di negara kita, sebab kalau ini berlaku, mungkin negara kita yang duduk dalam seperti kawah yang panas ini akan meletup bila-bila masa. Sebab kaum dan negara kita ini amat berbilang kaum. Ini belum masuk Bumi Putra yang di Sabah yang lebih kurang 47 etnik, di Sarawak dan sebagainya. Sebab kalau ini diteruskan juga, sebetulnya sebelum terlambat kita harus melihat bahwa masa depan negara kita ini bergantung kepada kebijaksanaan rakyat negara kita sendiri. Ya, Kata belum tahu. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Kinabatangan. Ini persoalan tentang pengaruh luar negara. Kadang-kadang kita mendengar hujah daripada rakan-rakan pihak pembangkang apabila pihak Barisan Nasional membangkitkan isu tentang pengaruh luar. Mereka mengatakan bahawa mereka tidak risau ataupun pengaruh luar, baik dari segi keuangan, baik dari segi pertolongan daripada luar ini hanyalah dianggap sebagai perkara yang remeh. Tetapi pada saya, kita pun tahu dalam percaturan politik antarabangsa, soal untuk terutamanya kuasa-kuasa besar, soal tentang isu mempengaruhi keputusan negara-negara luar itu adalah agenda besar dalam politik mereka. Sebab itu kadang-kadang ada kenyataan daripada rakan-rakan pembangkang yang mengatakan tak apalah, kita boleh terima itu, apa salahnya. Tetapi itu adalah kenyataan yang membimbangkan rakyat, kerana menerima jumlah bantuan itu kalau digunakan kepada perkara-perkara seperti mana Yang Berhormat Kinabatangan kata tadi, mempengaruhi rakyat dan sebagainya, itu akan ada masa nanti sumber ini akan meminta dividennya. Dulu saya tolong kamu, sekarang apa yang boleh kamu buat untuk saya? Sebab itu saya rasa saya bersetuju dengan Yang Berhormat Kinabatangan, usaha ini harus bipartisan. Kita bukan tidak memusuhi semua pihak, tetapi dalam isu-isu yang mempengaruhi rakyat dan juga memberi gambaran bahawa kerajaan kita ini sudah terlalu zalim dan bermacam-macam lagi, ini akan memudaratkan keselamatan kita. Ini kekhawatirannya. Saya memang setuju Yang Berhormat Kota Belud. Justru itu saya meminta kepada SKMM gunakan apa akta yang ada, yaitu termasuk juga Malaysia kini. Kita bukan
seharusnya meminta semua blogs ataupun semua media-media ini menyokong kerajaan, tetapi jangan melontar fitnah yang melulu, yang asik-asik memfitnah. Sudahlah pembangkang kerja dia tiap hari fitnah, tiap hari janji, tidak ada kerja lain. Kalau nak dapat kuasa, tidak perlu ada fitnah, tidak perlu ada janji. Kita berhadapan dengan rakyat. Inilah sebetulnya yang dituntut oleh rakyat kita. Jadi gunakan apa akta yang ada. Kalau boleh, ini Malaysia kini ini harus dipanggil. Malaysia memang boleh. Harus dipanggil. Tipu tidak boleh. Undang-undang ada. Macam Ibu Barat sudah kena tipu oleh DAP. Seharusnya bangkit bertindaklah. Sebab tidak ada dalam senarai menteri. Berjuang berhabis-habisan. Si Putih, tapi si Putih tidak apa. Dia jaga Selangor dia. Ikut penasihat DAP, dia jaga Selangor dia. Tak payah jaga negara. Itu si Putih. Ya, dia timbalan menteri besar, si Putih. Jadi memang dia hebat lah. Tapi yang kesian rakan saya lah, Bukit Matajam, dia kosong, tidak ada apa-apa. Yang Muhammad kita pandangan. Saya belum kasih ni. Yang pilihan rakyat kata bagi ada chance bertanding tak? Kita jawab. Winnable candidate. Saya punya orang cakap tak loh itu. Jadi confirm. Apa lagi? Saya kerja rajin, Kutablut kerja rajin, Timbalan Speaker pun kerja rajin, siang malam jaga rakyat. Rugilah kerajaan PN kalau tidak bagi kita orang. Macam saya punya bos, pengurusi BNBBC, dia jaga rakyat, tidak menteri pun macam jadi menteri dia jaga. Ini tetap menang, bukan lagi tetap calon, tetap menang. Penjelasan. Ada lagi kak? Ya, penjelasan. Sekarang Perdana Menteri dia ada 3 jawatan penting loh, termasuk Menteri Pembangunan Wanita. Saya rasa sekiranya lelaki pun boleh menjawab jawatan ini. Kita bertangan kalau pergi khusus sedikit boleh juga. Tapi tak kena bertangan, wajib kena bertangan. Tak kasihan kah? Ini Patong Sadong ataupun Tenggara, mereka boleh jadi menteri juga. Mengapa kena bertangan tak berjuang untuk mereka ini? Sedikitlah berjuang untuk mereka sedikit. Okey, dalam perlembagaan negara kita, Perdana Menteri punya prerogatif menentukan. Jadi kita tidak persoal, kita akur. Itu siap, tidak perlu, bukan macam mana. Ini ketiga ini yang berhormat macam sudah lontar. Dia lontar batu sembunyi tangan. Dia sindir dia punya penasihat sebelah kanan. Kenapa saya tidak ada masuk? Dia pandai. Jadi Ipoh Timur ambil kerajaan lagi. Kalau kerajaan Bukit Matajam, Ipoh Timur tolong tengoklah. Kesian dia punya kawan ini. Lama sudah. Mana boleh sapu semua. Kasih dia peluang lah jadi menteri. Itu macam Ipoh Timur lah sudah ambil note. Okey, berhormat. Mesej yang berhormat sampai. Ipoh Barat, bye-bye. Tidak ada Chan. No Chan. Bakri habis lah. Memang out. Calon pun tidak. Saya sudah screen awal-awal. Balik kepada hujah saya. Saya ingin meminta pemandu selaku pasukan yang melaksanakan NKA, yaitu kalau nak NKA nak mentransformkan sesuatu ekonomi, Kinabatangan merupakan satu destinasi yang cukup istimewa sebab tiap-tiap tahun berpuluh-puluh ribu pengunjung asing datang, pelancong asing, pelancong tempatan. Ada yang melancong, ada yang membuat research, ada yang membuat penyelidikan, termasuk ke Lembah Danum, Melio Basin, Luar Kinabatangan, Imbak Kinyon, semua terdapat di Kinabatangan. Dan wetland yang terdapat di Kinabatangan ini hanya 7 di seluruh benua dunia ini. Justru itu saya ingin mencadangkan kepada pemandu untuk mewujudkan satu NKA, yaitu bukan saja untuk konservasi ataupun untuk pemantauan atau pemeliharaan sungai, tetapi dalam bentuk tourism dan sebagainya. Sebab sungai Kinabatangan ini yaitu 500
lebih kilometer, sungai kedua terpanjang di Malaysia, harus menjadi khazanah negara untuk masa akan datang. Di samping membekal air kepada Kinabatangan dan Sandakan, juga ianya merupakan satu aliran industri pendapatan negara, yaitu pelancongan dan juga industri kelapa sawit, di mana Kinabatangan adalah penyumbang besar ke arah kemampanan ekonomi negara pengeluaran kelapa sawit. Jadi oleh kerana itu saya ingin meminta kerajaan kalau boleh memasukkan Sungai Kinabatangan dalam NKA ataupun dalam mewujudkan satu lembaga ataupun satu badan, bukan hanya memantau, mentadbir, tetapi untuk merealisasikan downstream yang sebenarnya ke arah bagaimana Sungai Kinabatangan ini dapat dipelihara untuk khazanah masa depan negara kita. Boleh mencelawas sungai. Ambil nafas sikit. Ini bercerita tentang, terima kasih Tuan Yang Ketua. Ini bercerita tentang masalah sungai. Di kawasan saya yang berhormat Kinabatangan, Kota Belud sekarang ini mempunyai masalah dari segi loji najis. Loji najis ini yang telah dibina sudah begitu lama, sudah sampai ke tahap full capacity di Sabah. Dan kerajaan sedang membina dan telah membina sebuah loji. Tetapi loji najis di Kota Belud ini ditentang oleh DAP. Ditentang oleh DAP terutamanya yang berhormat daripada Kota Kinabalu, yang datang ke Kota Belud dan mengatakan loji najis ini tidak boleh dibina. Sedangkan sekarang ini najis yang dikeluarkan adalah najis yang tidak dirawat, dibuang ke dalam sungai. Kita bagi tahu kepada yang berhormat Kota Kinabalu, tolonglah prihatin sedikit tentang kesihatan orang-orang Kota Belud. Tetapi beliau terus menghasut rakyat Kota Belud untuk menolak loji ini hanya kerana untuk mendapatkan undi yang tidak seberapa. Jadi di sini saya tengok yang berhormat minta pandangan. Apakah pandangan yang berhormat terhadap DAP yang masuk ke Kota Belud, termasuk juga Ipoh Timur, yang masuk ke Kota Belud dan mengatakan loji ini adalah yang berbahaya dan mengkhianati orang-orang kampung. Saya nak bagi tahu kepada yang berhormat, di mana saja kita letak loji ini pun akan ada bermasalah kerana Kota Belud ini sudah begitu ramai orang. Jadi pandangan yang berhormat, bagaimana hasutan begini ini membantutkan pembangunan dan yang lebih penting memudaratkan kesihatan rakyat di Kota Belud. Yang berhormat Kota Belud, yang berhormat ini sudah jadi sasaran DAP sebab yang berhormat lantang untuk mengetengahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh DAP. Jadi pandangan saya rasa kerajaan tidak perlulah terikut-ikut dengan rentak pembangkang ni. Kalau pembangunan itu untuk kepentingan rakyat, maka kerajaan harus ikut plan pembangunan itu supaya rakyat juga dapat menikmati kemudahan. Sebab isu najis ini isu penting. Kalau najis bertaburan di sana sini, mungkin saya tidak nampak wakil-wakil pembangkang ini akan datang sana untuk membantu rakyat. Bahkan mereka akan menghalang pula mereka akan memihak kepada penduduk di sana, menentang berhormat sebab tidak ada loji najis tersebut. Jadi pandangan saya sebegitulah, dan ucapan berhormat saya masukkan dalam ucapan saya. Saya juga ingin menyentuh soal ISMP ataupun ijazah sarjana muda pendidikan. Dan mereka ini dalam keadaan dilema, di mana saya dapat maklumat iaitu mereka tidak dapat diletakkan ataupun dimasukkan dalam pusat guru-guru tersebut sebab mereka kononnya sekolah yang IPTS yang mereka duduki ini tidak mencukupi spek yang diperlukan oleh fakta perguruan. Jadi kenapa tidak diperbetulkan dahulu kedudukan spek yang perlu diperlukan, sebab lebih kurang 13,000 masalah-masalah pelajar-pelajar ISMP ini, sehingga hari ini belum ada apa-apa maklumat sama ada mereka dapat ditempatkan ataupun tidak, sehingga hari ini mereka menganggur, Datuk Yang Pertua. Jadi minta Kementerian pengajian tinggi untuk menyelesai dan menyiasat masalah ini ataupun bersama-sama dengan Kementerian Pelajaran sendiri supaya mereka juga mendapat pembelaan yang sewajarnya. Datuk Yang Pertua, saya ingin beralih kepada kawasan saya, yaitu saya juga berterima kasih kepada kerajaan.
sebab menyediakan peruntukan pembangunan infrastruktur luar bandar, termasuk jalan raya, jalan kampung, api elektrik, air bersih. Cuma masalah yang kita hadapi, bajet yang sebegini baik, tetapi masalah yang kita hadapi rata-rata menjadi masalah besar, yaitu sistem pelaksanaan kita ataupun delivery system kita. Di sini keburukannya berlaku, di mana Perdana Menteri telah mengkhususkan plan tindakan yang sewajarnya, tetapi apabila pelaksanaan ada yang tergandala, ada yang tidak dibelanja, seperti di Selangor, seperti di Kedah, peruntukan persekutuan itu dia tidak belanja. Di Pulau Pinang pun ini nampak bajetnya surplus, tetapi bukan surplus sebetulnya, rakyat rugi sebab peruntukan daripada kerajaan persekutuan itu mungkin saya tahu diorang akan belanja, tapi dekat-dekat dalam pilihan raya mereka guna pancingan. Di Sabah cakap dia dipanggil pancingan. Ya, dia mau pancing undi, dia gunakan wang yang ada, dia labur dekat-dekat pilihan raya. Itu pancingan. Jadi nampak dia ekonomi dia baiklah, tetapi yang sebetulnya tidak baik. Rakyat tidak dapat menikmati limpahan ekonomi itu. Jadi saya meminta kepada semua agensi-agensi pelaksana supaya mereka lebih fokus ke arah pelaksanaan itu sendiri. Sebab bajet yang baik, tetapi kita kata pepatah Melayu ada menyebut bahawa sesuatu niat itu, niat yang baik itu, niat yang murni itu, tetapi pelaksanaan dia tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan dialahkan oleh niat yang jahat, tetapi pelaksanaan dia terancang dan teratur. Dan kita tidak mau sebegini, sebab rakyat mengeluh apabila kita meminta peruntukan, agensi kerajaan cakap tidak ada peruntukan, tapi dalam bajet yang ada ini berbilion-bilion peruntukan, beratus-ratus juta, dan ada yang peruntukan tidak digunakan pakai ini. Seharusnya dirancang secara bijaksana, sebab kita tidak mau isu delivery system ini mengekang dan menghalang pembangunan yang dirancang sebaik mungkin untuk rakyat menikmati secara saksama. Juga di dalam Kementerian Kesihatan, yaitu saya lihat 19,3 bilion untuk kesihatan, termasuk membaik pulih 350 buah klinik kerajaan dengan peruntukan 100 juta dan tambahan 150 mesin dialisis di pus hemodialisis kerajaan. Dan saya meminta juga supaya peruntukan sebegini dapat diletakkan di Kinabatangan, termasuk juga pusat hemodialisis, sebab sekarang ini penyakit diabetes ini sudah melanda negara kita, berjuta-juta rakyat, dan sehingga ada yang terpaksa diputus kaki sebab di Kinabatangan, hospital Kinabatangan mesin hemodialisis tidak cukup, cuma ada 1 atau 2 saja. Dia mohon untuk ditambah di Kinabatangan. Ya, Kadra. Terima kasih Dato' Yang Di-Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Kinabatangan. Tadi Yang Berhormat Kinabatangan ada sentuh mengenai membaik pulih berapa ratus juta ataupun peruntukan yang cukup besar untuk membaik pulih. Saya mau bertanya Yang Berhormat Kinabatangan, kita ada lihat ada dalam, walaupun dalam peruntukannya begitu besar, selalu kita pergi klinik, ada pun klinik desa ataupun hospital, kita boleh nampak kiri kanan berkeliling banyak kelemahan dalam membaik pulih membaik pulih bangunan itu ataupun peralatan-peralatan. Saya mau tanya, apa cadangan daripada Yang Berhormat untuk naik taraf ini membaik pulih dalam kita punya pelaksanaan? Ya, Muhammad bin Tulu, itu sebab saya kembali kepada delivery system. Kalau delivery system di semua agensi kerajaan, termasuk Kementerian Kesihatan itu sendiri, melihat bahawa ada keperluan rakyat di situ, maka difokuskan, gunakanlah bajet 2013 ini untuk menyelesaikan semua masalah kesihatan itu di dalam masa 1 tahun.
Jangan 2013 budget di-drag lagi pergi 2014. Akhirnya budget yang baik yang ada tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Dan ini akan membuat rakyat tidak menyokong kerajaan, sebab dia kata kerajaan salah, sedangkan kerajaan telah menyediakan peruntukan, tetapi sistem pelaksanaan kita itu masih tertangguh. Jadi itulah, kembali kepada sistem pelaksanaan semua agensi-agensi, KSU, KSP, arahkan agensi-agensi di bawah kementerian supaya melihat secara total bahwa rakyat hari ini menuntut sesuatu yang luar biasa daripada pelaksanaan kita. Kalau pelaksanaan ini, ya. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Di-Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Kena Batangan. Dalam delivery system, kita bukan hanya boleh macam mana menggunakan peruntukan saja, tapi dalam pentadbiran kita pun, Yang Berhormat setuju atau tidak, dalam pentadbiran kita pun mesti mau lihat dan faham masalah-masalah yang dihadapi daripada rakyat. Contoh macam di kawasan Bintulu, ada satu pengarah hospital, rakyat tempatan sudah marah, sudah bising pasal selalu dia buat aktiviti agama dalam hospital. Bukan saja kata kita ada halang ataupun marah, daripada kita saudara daripada agama Islam pun bising, kata ini hospital mana bolehlah buat majlis agama. Bila dalam perubatan dia nak cari doktor atau mencari nurses, jururawat dia orang tidak dapat cari pasal semua kena panggil. Jadi dia orang minta dipindah, tetapi akhir sekali dia buat alasan dia ada kabel, dia tidak mau dipindah, dia mau juga dipindah. Sekarang terpaksa pressure daripada rakyat dipindah kepada klinik desa, jabatan kesihatan. Tadi rakyat tempatan pun bising, ini pindah setempat dan setempat sama punya tempat, kita raya mati juga. Tadi saya minta, ini bukan satu delivery system. Pasal alasan kasih, dia kata ini pegawai daripada luar, kalau pindah memang susah, ada satu keluarga. Saya lihat kalau pegawai daripada mana-mana, dia mesti faham bila dia kena transfer, tak kira keluarga atau tidak, dia mesti kena dipindah pasal dia tidak boleh dipertanggungjawab, itu jawatan sudah. Saya minta pandangan daripada Yang Berhormat Bintulu, ucapan Yang Berhormat, saya masuk dalam ucapan saya dan saya meminta kementerian menjawab apa ini, sebab soalan ini spesifik, kementerian sendiri menjawab kepada Bintulu. Salam, saya rasa masa saya pun sudah hampir-hampir sampai, speaker sudah signal saya, dan saya mengucapkan tahniah kepada Salam sebab menjadi salah seorang menteri pada masa akan datang. Jadi kalau jadi menteri bersifat mengangkutan, bersifat berbudaya seperti budaya menteri, jangan nakal macam sekarang ni. Saya ucap terima kasihlah pasal mengaku Pakatan Rakyat akan menang. Tidak, itu dalam bayangan dia. Bayangan ni dua dia. Kalau dia timbul gelap, hilanglah bayang-bayang. Jadi Datuk Pertua, akhir sekali, yaitu saya meminta kepada ahli-ahli parlimen seperti Batu dan juga Subang, supaya mengurangkanlah kempen-kempen fitnah itu, memfitnah Yang Berhormat Perdana Menteri dalam blog mereka, kunun suari dakwah di Perancis sebab terlibat dengan penyelewengan pembelian kapal selam. Ini tidak betul. Mana ada Mahkamah Perancis meminta Yang Berhormat Perdana Menteri untuk dibicarakan. Ini semua tidak betul. Dan Datuk Pertua, saya dulu kalau saya tidak silap dijanjikan oleh kerajaan, yaitu 5 batang jalan raya untuk dimasukkan dalam program rancangan Malaysia ke tahun ke-13 ini, yaitu jalan raya Keramua, jalan raya Balat, jalan raya Kuamu, jalan raya Tampasak, dan juga jalan raya Sinar Jaya.
Saya meminta dan saya berharap, saya menagih, mudah-mudahan jalan raya ini dapat dilaksanakan tahun ini dan bukan janji seperti pihak sebelah sana. Dan kalau saya menyimpul, saya mengatakan bahwa budget pada tahun ini merupakan budget mesra rakyat dan dikembalikan kepada rakyat. Rakyat harus memberi keyakinan kepada kerajaan barisan untuk menentukan untung nasib masa depan rakyat. Kalau kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Insya Allah saya menyokong Datuk Ketua.